Salam sejahtera, saya Angeli Vizi Jeffrey ingin berkongsi serba sedikit tentang jenayah kola putih dan kola biru. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu jenayah dalam berbagai sektor pekerjaan dan menggalakkan penonton memahami bagaimana jenayah ini mempengaruhi sistem ekonomi, sosial, dan kehidupan harian kita. Jenayah kola putih biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai jawatan yang tinggi, berpangkat, dan juga berstatus tinggi. Manakala, jenayah kola biru pula biasanya dilakukan oleh individu yang bekerja di kelas bawahan, yaitu dalam sektor menor ataupun dalam sektor industri. Terdapat beberapa aspek yang boleh kita lihat untuk membezakan kedua-dua jenis jenayah yang terlibat, yaitu jenayah kola putih dan kola biru. Dari aspek pendidikan, jenayah kola putih biasanya memerlukan ijazah, manakala jenayah kola biru hanya perlu kemahiran teknik. Dari aspek pakaian pula, kola putih biasanya memakai pakaian formal seperti kemeja ataupun blazer, manakala kola biru hanya memerlukan pakaian casual seperti baju kerja. Pekerjaan bagi jenayah kola putih ialah dokter, peguam, guru, dan eksekutif perniagaan. Jenayah kola biru pula ialah guru binaan, mekanik, dan juru teknik. Jenis-jenis jenayah yang terdapat dalam kola putih adalah seperti penipuan, rasuah, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, dan pelanggaran undang-undang. Manakala jenis jenayah kola biru adalah seperti pembunuhan, pencurian, keganasan, penyalahgunaan dada, dan vandalisme. Terdapat beberapa impak ataupun kesan yang berlaku dalam jenayah kola putih. Antaranya, ia akan mengakibatkan kerugian keuangan kepada sebuah syarikat dan individu. Seterusnya, kesan jika berlakunya jenayah kola putih juga dapat merosakkan nama atau reputasi sebuah institusi serta kepercayaan awam. Akhir sekali, jenayah ini juga dapat mencipta ketidakadilan sosial dan ekonomi. Impak ataupun kesan dalam jenayah kola biru pula ialah mengganggu operasi sesebuah syarikat dan akan menyebabkan kerugian ataupun dikenali sebagai inflasi. Seterusnya, ia juga akan menimbulkan suasana kerja yang tidak selamat dan menyebabkan tindakan disiplin terhadap pekerja yang terlibat. Contohnya, diberhentikan kerja. Kes kola putih yang pernah berlaku di Malaysia adalah kes 1NDP, di mana bekas Perdana Menteri Malaysia, yaitu Najib Razak, telah didakwa menggunakan kedudukan untuk memperoleh suapan berjumlah 2,3 bilion dana dan 25 pertuduhan pengubahan wang haram. Ini adalah salah satu contoh jenayah kola putih yang mampu mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap individu yang berstatus tinggi. Contoh lain jenayah kola putih ialah kes pecah amanah yang bernilai hampir 2 juta. Ini melibatkan pemalsuan tanda tangan presiden dan berdahari kehormat oleh seorang kaki tangan untuk mengeluarkan uang tanpa kebenaran. Hal ini mampu mencetuskan perselisihan paham dan merosakkan reputasi serta kepercayaan rakyat
terhadap orang yang berjabatan tinggi. Sekolah putih yang terkini di Malaysia adalah kes penipuan yang melibatkan warga pendidik pada tahun 2022. Sebanyak 35 kes penipuan telah direkodkan dalam 7 bulan pertama dalam tahun tersebut. Kebanyakan kes ini melibatkan penipuan pelaburan dan pembelian barang tidak wujud, contohnya scam yang berleluasa pada generasi kini. Mengenal pasti profil penipu, yaitu mempunyai pendidikan yang tinggi dan berstatus profesional. Yang kedua, menggunakan kedudukan mereka untuk melakukan penipuan. Dan yang ketiga adalah mahir dalam memanipulasi situasi dan emosi mangsa untuk mendapatkan kepercayaan. Secara keseluruhan, jenayah kola putih dan kola biru mungkin berbeza dari segi modus operandi, tetapi kedua-duanya meninggalkan kesan mendalam kepada masyarakat. Dari bilik mesyuarat hingga kilang dan jalanan, jenayah ini membuktikan bahwa tiada satupun sektor yang benar-benar bebas daripada ancaman. Hanya dengan memahami dan menyadari perbezaan serta kesan jenayah ini, kita mampu mengambil langkah untuk melindungi diri dan komuniti kita.